Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, rakan-rakan, sahabat Telekom Malaysia, terutamanya di Bukit Helwa, iaitu hal ehwal wanita Badan Kebajikan Islam Telekom. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi atau pada tengah hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi mempertemukan kita. Alhamdulillah. Dan kitab kita hari ini kita bertemu, sahabat-sahabat semua sambung lagi lah bacaan kita pada kitab Talbis Iblis. Terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita dan Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat semua yang mengikuti siaran kita di Facebook, di Bukit Helwa, di page Ustaz Ahmad Hashimi dan di page Pro Media Tajdid PMT. Alhamdulillah, hari ini kita nak sambung lagi lah perbahasan kita berkaitan dengan kitab Talbis Iblis, yang mana sebelum daripada ni bicara kita berkait dengan sikap orang sufi, yang mana mereka ni ada satu keadaan dipanggil wajd. Wajdi ni dia merasakan satu tahap ketidakwarasan, ketidaksedar diri dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya ada yang sampai pengsan, ada yang sampai melakukan atau histeria, ada yang sampai bertepuk-tepuk tangan, dan ada yang sampai menari-nari. Okey. Dan kita dah jelaskan sebelum daripada ni bahawa sifat zikir yang ada dalam Quran, dia menggetarkan hati dan mengalirkan air mata. Tak dah sampai kepada satu tahap tak sedar diri dan histeria macam tu. Akan tetapi di sisi orang-orang sufi, perkara ini dianggap satu tahap yang tinggi, kemuliaan, kehebatan, dan mereka menjustifikasikan perkara ini sebagai satu bentuk ibadat atau satu bentuk keadaan seorang sufi telah sampai ke satu maqam, dan perkara ini dibenarkan dalam agama, dan mereka mendatangkan hujah-hujah untuk justifikasikan perbuatan ini, dan mereka kata ini ada dalam syariat. Kalau kita secara umum logik akal, pernah tak kita dengar satu riwayat sahabat bila zikir kepada Nabi pengsan? Tak ada. Bila baca Quran pengsan? Tak ada. Bila zikir sampai histeria? Tak ada. Sahabat-sahabat Nabi duduk bertepuk-tepuk dalam zikir? Tak ada. Sahabat Nabi dalam zikir, Nabi tiba-tiba dok menari kerana asyiknya zikir? Tak ada. Umumnya kita dah tahu. Tapi bila datangnya golongan-golongan sufi dengan perwatakan yang pakai jubah, pakai surban, tasbih, dan dia bawa pula syubhah. Yang ni bahaya. Dia bawa syubhah. Dia kata benda ni walaupun tak ada, tapi bukan maksud tak boleh. Kerana ada dalil-dalil yang mana menunjukkan gembiranya saat berzikir ni ada penjelasannya, dan boleh untuk seorang itu sampai ke satu tahap tidak sedar diri dan sampai ke tahap bertepuk tangan, sampai kepada menari dengan zikir. Jadi syubhah ini bila datang, orang-orang yang tidak ada asasnya dalam agama, mereka merasakan betul juga. Jadi inilah yang kita nak bahaskan dalam pertemuan kita kali ini, sambungan kepada isu yang sebelumnya. Baik, tatkala perasaan menari ketika merasa sangat senang, yang ni kita nak bahaskan lagi ni.
Tatkala perasaan senang kaum sufi ini semakin kuat, mereka pun tidak dapat menahan diri dari menari. Mula-mula duduk tepuk tangan, kemudian lepas daripada tepuk tangan, bangun pula menari. Okey. Sebahagian daripada mereka berargumentasi, berhujah demi melegalkan aksi tersebut dengan firman Allah kepada Nabi Ayub. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Ayub, urqud birijlik, hentakkanlah kaki kamu. Tengok dia kata, hentak kaki ni Allah pun suruh Nabi Ayub. Jadi kita pun duk menari hentak kaki. Dung hentak kaki. Dia ambil hujah hentak kaki yang Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ayub untuk justify perbuatan dia hentak kaki dalam menari. Tapi kalau kita fikir balik, hentak kaki Nabi Ayub ni menari ke? Tak? Baik. Penulis berkata, argumentasi ini sangat dingin, yang ini sangat kaku. Kita dah baca, tapi oleh kerana minggu yang dulu kita tak sempat baca sampai habis, saya ambil balik sikit, kemudian kita akan sambung. Hujah ni sangat kaku. Kerana jika perintah menghentakkan kaki disebabkan kebahagiaan, maka ia menjadi syubhat untuk menguatkan perbuatan mereka. Namun, perintah menghentakkan kaki tersebut dimaksudkan agar air di dalam bumi terpancar. Bukan Allah Ta'ala suruh dia hentak kaki kerana gembira dengan kesembuhan. Tak. Bukan kata, ya Nabi Ayub, aku sembuhkan kamu, maka hentaklah kaki. Jadi Nabi Ayub pun duduk menari, hentak kaki kerana gembiranya dia sembuh. Tidak. Perintah Allah untuk hentak kaki itu supaya Nabi Ayub hentak kaki di bumi sehingga terpancar air, lalu dia ambil air itu untuk dia mandi dan sembuh sakit dia. Jadi hujah demi hujah ataupun nak kias benda tu tak boleh. Selain hentak kaki menari dengan hentak kaki nak pancarkan air. Ibnu Aqil kemudian berkata, bolehkah perintah agar orang sakit menghentakkan kakinya ke tanah saat penyakitnya akan dihilangkan? Yang hentakkan kaki itu memancarkan air ke atas sebagai mukjizat, sebagai dalil untuk membolehkan tarian. Andaikan perintah menghentakkan kaki kurus atau harus kerana habis digerogoti serangga dan belatung itu, boleh dijadikan landasan dalil untuk membolehkan tarian dalam Islam, maka ini bererti firman Allah kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal hajar, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Boleh juga kita jadikan dalil untuk membolehkan seorang memukul benda mati dengan tongkatnya untuk dijadikan alat muzik atau pengiring muzik. Jadi kalau kita nak guna dalil macam tu, kata ni dipanggil sarkastik dia lah untuk kata. Kalaulah hentak kaki nak pancarkan air tu boleh jadikan hujah untuk menari, kenapa tak ambil dalil Nabi Musa pukul tongkat untuk pancarkan air daripada batu sebagai hujah untuk pukul alat rebana dan alat muzik sebagai justify benda ni boleh. Nescaya benda ni akan kata sarkastik. Takkan berlaku macam tu. Kita berlindung dari sikap mempermainkan syariat. Jangan buat macam tu. Dalil tentang orang sembuh, ambil setakat tu je. Dalil tentang Nabi Musa pukul tongkat untuk alirkan air, ambil setakat tu je. Cerita dia. Tak menjustifikasikan perbuatan orang pukul drum. Tiba-tiba dia kata, kenapa awak main drum? Dudang dulu. Nabi Musa dulu dia pukul tongkat dia batu. Aku pukul tongkat drum. Maka bolehlah. Orang kata ini mempermainkan syariat. Pembela mereka berdalih. Tak cukup. Hak ni tak boleh jawab dah macam ni. Dalil lagi. Mari pula dalil yang kedua. Dia kata apa? Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Ali, kau bahagian dariku dan aku bahagian darimu. Maka Ali pun berjengket, yakni berjalan dengan satu kaki, sedang kaki yang lainnya diangkat. Beliau pun pernah berkata kepada Ja'far, itu Nabi SAW. Nabi kata kepada Ja'far, engkau mirip denganku dalam fizik dan akhlak. Maka Ja'far pun berjengket. Baginda lantas berkata kepada Zaid, kamu adalah saudara dan maula kami. Maka Zaid pun berjengket. Okay? Kalau kita sebut dari sudut riwayat, yang diriwayatkan, dari sudut riwayat, perbuatan ni pun sanadnya tak berapa kuat. Perbuatan tu sendiri. Baik.
Andailah kata. Sebab dia kata ada masalah dari rawi hadis ni kerana pencantuman, dia kata seorang perawi yang hadisnya mungkar. Mungkar ni makna dhaif yang berat lah, kerana orang ni menyalahi riwayat sahih yang lain. Atau bertentangan riwayat dia dhaif, bertentangan riwayat yang sahih. Baik. Kalaupun kita kata di antara mereka ada yang berhujah bahawa orang Habasyah pernah berjalan melompat-lompat. Jadi ada orang Habasyah mari depan Nabi, dia berjalan melompat-lompat dan Nabi tengok perkara tersebut. Dan ini justifikasi bolehnya menari. Melompat-lompat menari. Baik. Tanggapan macam mana nak jawab? Berjangkit adalah salah cara berjalan dengan satu kaki dan mengangkat kaki lainnya yang dilakukan ketika seorang merasa senang. Dari definisi ini, pantaskah cara berjalan tersebut disamakan dengan tarian? Orang tu dia berjalan, tapi oleh kerana dia seronok berjalan, dia berjangkit. Tapi kita ambil jalan dia tu untuk jadikan dia tarian. Okey? Tak sama hentak kaki tadi. Begitu pula dengan halnya dengan cara berjalan orang-orang Habasyah. Dhafan adalah berjalan dengan melompat-lampat yang biasa dilakukan pada waktu perang. Untuk menguatkan pendapat yang dibolehkannya tarian, Abu Abdurrahman As-Sulami berargumen dengan athar yang diriwayatkan dari Sa'id Ibn al-Musayyib bahawa dia pernah melintasi satu kumpulan di Makkah, lalu dia mendengar Al-Akhdar Al-Hadda mengungkapkan bait syair-syair berikut di rumah Al-As bin Wa'il. Dia kata, Bathun Nu'man, semerbak beraroma kasturi saat Zainab dan kaum wanita melintas sedang mereka mengenakan wewangian. Spontan terlihatlah olehnya kafilah An-Numairi. Zainab berpaling dan beri peringatan. Mereka pun waspada agar tak berpapasan, beradu pandang dengan rombongan kafilah. Sa'id pun bila mendengarkan, kata dia ni, Sa'id Ibn Musayyib tabi'in, ni kibarut tabi'in. Dia kata Sa'id Ibn Musayyib bila dengar syair ini, dia menghentak-hentakkan kaki ke tanah beberapa lama, lalu dia kata ini enak didengar. Mereka juga menukilkan syair Sa'id bin Musayyib. Penulis berkata, so dia kata tadi riwayat dengan hak Nabi, Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, melompat-lompat dengan satu kaki menunjukkan boleh. Jadi jawab oleh penulis kita, ni sebenarnya cara berjalan, bukan menari. Okey, dengan Nabi ayat suruh hentak kaki, kita kata itu untuk merawat, bukan untuk menari. Mari pula dia kata, kalaupun tak ada Sa'id Ibn al-Musayyib, kibar, orang tabi'in yang hebat, pun bila dengar syair berhentak-hentakkan kaki, dia jawab macam mana? Penulis kata, sanad riwayat ini terputus, tidak jelas dan tidak sahih dari Sa'id Ibn al-Musayyib. Bait-bait itu juga bukan miliknya. Sa'id terlalu mulia untuk melakukan hal seperti itu. Dia kata dari sudut riwayat, tak logik. Tak logik seorang tabi'in, kibarut tabi'in, nak melompat-lompat bila dengar syair. Pun malah apatah lagi, syair tersebut bukan miliknya Sa'id Ibn al-Musayyib. Bait-bait tersebut dikenal milik Muhammad bin Abdullah bin Numair An-Numairi, salah seorang penyair. Taruhlah, dia kata, Sa'id Ibn al-Musayyib memang menghentak-hentakkan kaki ke tanah. Kalaulah kita kata betul dia hentak kaki, tetap saja tindakan itu tidak boleh dijadikan hujah bolehnya menari. Bukankah saat seorang menghentakkan kaki atau memukul-mukul tangan ke tanah saat mendengar sesuatu, tapi gerakan ini sama sekali tidak disebut tarian? Betapa buruknya hujah tersebut. Kalau sekadar hentak-hentak kaki, kalaupun kita terima, maka ia adanya hentak-hentak kaki, bukan menari. Jadi apakah yang boleh disamakan dengan perbuatan hentak kaki ke tanah sebanyak 2-3 kali dengan tarian ahli sufi yang menyimpang dari sifat orang berakal sampai kita tengok pun pening? Maka hujah tersebut tidak valid. Selanjutnya, marilah kita guna akal sebagai hakim. Tidak usah menggunakan dalil ataupun hujah syar'i. Okeylah.
Acu fikir logik sekejap. Kalaulah demo tak tahu, orang-orang ni tak tahu dalil, tak tahu hujah, tak tahu agama macam mana nak jawab. Tenang sekejap, kita fikir secara logik sebentar. Dari sudut hujah memang kalah dah, tak boleh dah. Tapi kalau pun andai tak tahu dalil, cuba kita guna akal kita yang waras sebagai hakim kita sebentar. Makna yang terkandung dalam tarian tidak lain merupakan permainan yang hanya pantas bagi anak-anak kecil. Cuba fikir baik-baik. Apa maksud ni? Makna tarian ni sebenarnya apa itu tarian? Tarian ni permainan. Permainan untuk budak-budak kecil. Di manakah, dari bahagian manakah permainan yang biasanya dilakukan oleh budak-budak ni boleh menggerakkan hati menuju akhirat? Bak mana? Mendatangkan bahagian mana tarian ni mendatangkan sifat untuk menuju akhirat. Demi Allah, pemahaman seperti ini memalukan dan menghinakan. Nescaya semua orang yang duk menari tu dia akan kata, oh ini adalah waktunya kita. Sampai tiba-tiba kata, siapa yang menari kerana mengingati Allah maka dia mendapat pahala dan begini dan begitu. Pemahaman ini sangat memalukan dan menghinakan. Seorang syekh menuturkan kepadaku dari Al-Ghazali bahawa dia berkata tarian adalah kebodohan di antara dua bahu manusia yang tidak akan pernah hilang kecuali dengan keletihan. Bila dia berhenti tidak letih. Kalau dia tetap dalam tarian tu, itu adalah kebodohan yang ada di antara dua bahu manusia. Abul Wafa bin Aqil berkata, Al-Quran menyebut secara tekstual perihal larangan tarian, di mana Allah Ta'ala kata, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Dan Allah juga mencela keangkuhan melalui firman-Nya, wala tamshi fil ardi maraha, wala tamshi fil ardi maraha. Dua tempat, satu surah Isra dan dua surah Al-Luqman. Tarian adalah cermin kesombongan dan keangkuhan yang tingkatannya paling tinggi. Bukankah kita mengkiaskan nabiz dengan khamar kerana sama-sama menyenangkan dan memabukkan? Lantas kenapa kita tidak mengkiaskan ketukan tongkat dan lantunan bait syair dengan rebana, seruling dan gendang kerana sama-sama menyenangkan? Adakah sesuatu yang menghinakan akal dan wibawa, menyimpang dari sifat santun dan etika yang lebih buruk daripada orang berjanggut yang menari-nari? Kita tiba-tiba tengok orang ada berjanggut menari. Mana wibawa mana yang ada? Orang berjanggut pakai jubah duk menari. Kalau kita tengok orang budak muda nakal pun buat, kita kata ish tak logik budak ni. Tuan-tuan ambil macam ni lah. Ini tengah pilihan raya baru habis ni. Tiba-tiba kita duk tengok budak-budak muda duk pakai baju seluar jeans, duk atas kereta, duduk pegang bendera, duduk ni duk menari. Tak. Tiba-tiba kemudian ataupun ada tengok main bola. Tengah main bola budak muda pakai seluar, pakai jersey bola duk menari. Pun kita kata, oh berat budak ni, kita panggil. Kita kata berat budak ni. Tiba-tiba mari pakai jubah. Pakai serban, ada tasbih, duduk menari, duduk musing-musing. Orang kata, kenapa tu pak cik? Kenapa tu wak? Kenapa ni ustaz? Oh, dia kata, aku sedang gembira mengingati kemenangan ini adalah daripada Tuhan, dan semua ni adalah tanda kegembiraan yang akan diberikan pahala kerana kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kata puak dahi, betul kau pak cik ni. Kita akan kata macam tu. Okey. Jadi dia kata apa? Kalau kita fikir sejenak dengan akal kita, tak ada benda yang lebih menghilangkan wibawa. Kalau arak Nabi menghilangkan akal, kita tolak dia dalam agama. Tiba-tiba orang berjanggut pakai jubah, hilang wibawa dia dengan sebab duk berjoget. Hanya saja hari ni orang nampak dia tidak hilang wibawa kerana mereka ditalbis oleh iblis. Iblis menampakkan ini boleh. Iblis boleh menampakkan ini wajar.
sebab dengan syubhah-syubhah yang ada. Tapi kalaulah perkara ni dibuat di depan sahabat Nabi, di depan tabi'in, hatta di depan Nabi SAW sendiri, rasa-rasanya tak lama mereka akan dihalau atau disebut sebagai orang yang melampau dan telah menghinakan diri sendiri. Baik, apa lagi jika ada wanita tua menari-nari, bertepuk-tepuk tangan, mengiringi nyanyian dan ketukan, terlebih tatkala disertai suara wanita-wanita muda dan remaja belia. Allahul Musta'an. Kalau kita nak tengok hari ni, tuan-tuan, muslimin dan muslimat, ada dalam YouTube banyak. Selawatan, orang Indonesia panggil. Selawatan. Maka duk menari, laki tua muda duk menari, duk jaga, duk tepuk. Apakah ini agama? Tidak lain dan tak bukan. Ini adalah tipu daya iblis. Yang menampakkan benda ni boleh, padahal dia tidak ada dalam agama. Patutkah seorang yang sudah dekat dengan kematian, pertanyaan kubur, perhimpunan, sirat, lalu menuju ke syurga atau neraka, melakukan pembangkangan layaknya haiwan dengan menari dan bertepuk tangan ala wanita? Demi Allah, aku pernah melihat sejumlah syekh masa kini yang tidak pernah terlihat tersenyum, apalagi tertawa, meski aku aktif bergaul dengan mereka. Di antara mereka terdapat Syekh Abdul Qasim bin Zaidan, Abdul Malik bin Bishran, Abu Tahir Al-Allaf, Al-Junaid, Al-Dinawari dan Ad-Dinawari. Mereka ni tak pernah tersenyum, tak pernah tertawa kerana takut kepada Allah. Tiba-tiba mari demo ni duduk joget, duduk menari, duduk tepuk, duduk lampak. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah taufik kepada kita. Yang betul macam mana? Duduk berzikir, baca Quran, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Sebut Nabi ajar kita sebut. Dan keadaan kita, hati kita, fizikal kita, persis sebagaimana keadaan yang diajar oleh Nabi SAW. Tidak ada keadaan yang lebih menggembirakan. Kalau pun paling gembira, tidak ada yang gembira dalam ibadat kita lebih daripada sujud kita kepada Allah. Kalau hati kita gembira dengan ibadat, salat, baca Quran, rukuk, sujud, itu mendamaikan hati kita. Dan itu yang kita rasa seronok kerana menepati syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ada pun orang sufi ni kadang-kadang mereka buat seolah-olah kita kata cara sendiri. Bila kita kata Nabi tak ajar, dia marah pula. Takkanlah benda Nabi tak ajar tak boleh buat. Ni benda ni gini. Isunya ialah mereka buat cara sendiri untuk dekat kepada Allah. Padahal Nabi SAW tidak ajar. Baik. Sikap sufi saat berada di puncak kesenangan. Setelah rasa senang menguasai sufi, rasa senang, rasa seronok menguasai para sufi saat menari. Beberapa mereka menarik orang yang duduk supaya ikut menari. Tengah menari, dia pun pergi tarik pula orang duduk supaya menari bersama dengan mereka. Dan orang yang ditarik ini menurut mereka tidak boleh duduk. Siapa yang kena tarik tak boleh duduk, kena bangun juga menari. Ketika orang yang ditarik tadi berdiri, maka yang lain pun ikut berdiri, pakak berdiri akhirnya. Begitu pula salah seorang dari mereka menyikat penutup kepala, maka yang lain pun akan ikut menyikat penutup kepala. Ada siapa buka tudung. Okey? Padahal semua orang yang berakal faham bahawa menyikat penutup kepala adalah tindakan yang dianggap buruk, yang meruntuhkan muruah dan tidak selaras dengan nilai-nilai kesopanan. Perlu diketahui bahawa menyikat penutup kepala itu hanya dilakukan di waktu atau ketika dalam manasik haji, semata-mata sebagai bentuk ibadat kepada Allah serta merendahkan diri kepadanya. Ketika rasa senang para sufi kian menjadi, tutup kepala ada siapa pun buat kopiah buat apalah. Yang ni di sebahagian ulama dia anggap muruah, tidak sopan. Okey. Ketika rasa senang para sufi kian menjadi-jadi, kita tambah lagi. Mereka pun melemparkan pakaiannya ke arah si penyanyi. Ada yang melemparkan pakaiannya dalam keadaan utuh.
Ada pula yang terlebih dahulu merobek pakaiannya kemudian baru melemparkannya. Seorang bodoh berusaha menyampaikan alasan untuk menguatkan tindakan tadi. Bila buat macam tu dia kata, ada pula orang ni yang supportif ni, yang geng support ni, dia akan bela juga orang sufi. Sebab dia kata orang sufi ni orang baik. Apa saja orang sufi buat, dia akan kata baik walaupun bertentangan dengan syariat. Ni bahaya. Ni bahaya. Ta'assub gini. Kata penulis kita ni, ada seorang bodoh cuba menyampaikan alasan. Buat alasan. Kenapa sampai pekat dia buka baju, menari dalam keadaan histeria. Jadi dia kata apa? Oh, mereka buat tu sebab dia tak sedar diri. Bila tak sedar diri, dia tak tercela. Sebagaimana Nabi Musa AS juga melemparkan dan memecahkan lauh. Kala kesedihan menguasai dirinya lantaran kaumnya saat itu menyembah patung anak sapi tanpa sepengetahuannya. Seolah beliau tidak menyadari apa yang diperbuatnya lalu atau berkhilaf dalam hal ini. Jadi dia kata benda hak tak khabar, tak sedar, tak boleh nak buat hujah. Nabi Musa pun bila dia marah tu sampai dia peringkat dia lempar, dia pecahkan loh banyak papan tulis yang ada di kalangan Bani Israel. Jadi dia kata benda ni tak boleh nak buat hujah bila dia tak sedar ni. Jawapan dia, siapa yang berani memastikan Nabi Musa melempar dan memecahkan lauh-lauh itu? Yang ada dalam Quran, Nabi Musa hanya lempar. Lagi pula, dari mana kita tahu pasti bahawa lauh-lauh tersebut pecah? Andai pun dia benar-benar pecah, dari mana pada kita tahu Nabi Musa memang berniat memecahkannya? Dan misalkan apa yang dilakukan Nabi Musa kita benarkan, sehingga kita mengemukakan bahawa Nabi Allah ini melakukan hal demikian pada kondisi sedang tidak sedar, sampai-sampai seandainya di hadapan beliau terpampang lautan api, nescaya beliau akan bergegas menuju ke sana dan mengharunginya. Lalu siapa kiranya yang membenarkan ketidaksedaran para sufi itu, sedang mereka masih sanggup membezakan makna dari satu hal? Mereka tetap boleh mengingat nama telaga apabila memang ada, agar tidak ada yang terjatuh. Di samping itu, bagaimana mungkin keadaan para nabi disamakan dengan kondisi orang-orang bodoh? Ini semua jawapan dia, tahu-tahu. Kalau orang kata Nabi Musa pun ada tak sedar dia sampai lempar laut, pecah-pecahkan, maka kita kata perbuatan pecah-pecah tu tak ada pun dalam Quran. Yang kamu kata nak hujah sampai pekat Nabi Musa tak sedar macam tu. Yang kedua, kalau Nabi Musa tak sedar, Allah bagi tahu dalam Quran Nabi Musa ni walamma sakata an ghadabu falamma sakata Musa al-ghadabu akhadha al-alwah. Bila Nabi Musa dah tenang balik dari kemarahan dia tu, dia marah kan, balik-balik tengok Bani Israel semua patung. Jadi Nabi Musa pun marah, Bani Israel dah sampai melempar loh papan-papan tulis. Lepas tu bila dia tenang, dia pergi ambil balik. Tak ada dalam Quran bahawa pecah-pecah Nabi Musa, tak ada lah macam tu. Dan kalaupun benar, Allah Ta'ala yang kata Nabi Musa tu masa tu dia tenang balik, dia okey. Orang sufi ni siapa yang boleh kata dia ni memang tak sedar macam tu? Dan kalau tak sedar dia, apakah tak sedar tahap Nabi Musa AS? Padahal dia ni kata je tak sedar, tiba-tiba ada lubang, tak terjun dalam lubang tu, tak ada. Nah, dan kalaupun sama, tak sama keadaan tak sedar seorang Nabi dengan seorang yang jahil macam dia. Takkan sama. Jangan duk berhujah dengan syariat. Nabi dia bagi tahu benda benar, Nabi saya bagi tahu. Kenapa tak ambil syariat waktu sedar ni? Duk ambil guna pakai syariat ataupun sifat tak sedar untuk dijadikan hujah. Satu ketika dia kata, aku melihat seorang pemuda sufi berjalan di pasar sambil berteriak-teriak. Anak-anak kecil mengikutinya dari belakang sambil membuat gaduh dan berteriak-teriak. Dia pergi ke masjid untuk salat Jumaat. Lagi-lagi dia berteriak saat salat Jumaat diadakan. Aku pun kemudian ditanya tentang salat si pemuda sufi ini. Maka aku menjawab, jika saat berteriak-teriak dia tidak sedar, maka bererti wuduknya batal. Jika sedar, bererti dia melakukan hal itu dengan dibuat-buat. Maknanya dalam dua keadaan tak boleh berlaku semayang. Kalau dia betul tak sedar, wuduk dia batal, tak boleh semayang. Kalau dia sedar, dia buat-buat, tak sah juga.
Si pemuda ini berpengangguran dan tidak bekerja. Setiap harinya dia berkeliling sambil membawa sebuah bekas. Lantas orang pun menaruh makanan ke dalam bekas tersebut. Kemudian makanan tadi dimakan oleh si pemuda bersama para temannya. Ketahuilah ini adalah tindakan mengemis untuk mencari makan demi sesuap nasi, bukan wujud sifat sikap tawakal yang hakiki. Anggaplah para penganut sufi tadi berteriak kencang kerana tidak sedarkan diri. Tapi bukankah mendengarkan hal yang menyenangkan sampai menghilangkan kesedaran diri itu merupakan perkara yang terlarang? Okey, seperti halnya seorang yang melakukan sesuatu yang umum jelas-jelas membahayakan diri sendiri. Kalau betul lah dia tahu dengan zikir tersebut boleh hilang akal, maka jangan. Tak payah. Kita tidak boleh biarkan keadaan sampai peringkat akal kita tak waras. Ibnu Aqil ditanya tentang wajd yang mereka alami serta tindakan mereka yang merobek-robek baju, robek-robek jadi tak sedar. Seseorang beralasan kepadanya, ini kerana mereka tidak menyedari apa yang dilakukan saat itu. Jadi dia kata mereka tak sedar, tak boleh kira dia orang tu, tak boleh buat hujah. Ibnu Aqil pun menanggapi, jika mereka mendatangi tempat-tempat seperti itu, padahal tahu bahawa kesenangan boleh mendominasi alam bawah sedar, sehingga boleh berakibat hilangnya kesedaran diri, maka mereka berdosa lantaran tindakan buruk yang diperbuat, sebut saja merobek-robek pakaian atau perbuatan merosak semisalnya. Di sisi lain, kalau mereka kata tiba-tiba dia tak sedar, maka kita kata tetap saja dia yang sengaja buat benda tu sehingga tak sedar, perbuatan tersebut tetap dia berdosa. Dia sengaja buat sampai tak sedar. Hak buat tak sedar tu nombor dua. Kenapa dia buat sampai amalan dia sampai tak sedar tu? Di sisi lain, khitab beban syariat tidak serta-merta gugur dari mereka kerana mereka telah diperintahkan menjauhi tempat-tempat seperti itu sebelum mereka mendatanginya, seperti halnya saat mereka dilarang minum arak. Jika mereka tetap minum arak itu sehingga mabuk lalu merosak harta, maka khitab syariat tetap tidak dinilai gugur dari mereka meski mereka dalam keadaan tidak sedar diri. Contohnya orang minum arak mabuk, bunuh orang. Lepas tu kita nak hukum bunuh ke tak hukum bunuh? Jawapan dia hukum bunuh. Sebab apa? Dia bukan tak sedar diri kerana tak sengaja. Dia yang pergi cari pasal. Sedangkan larangan agama jangan minum arak. Dia pergi minum arak, langgar orang sebagai contoh. Dekat Malaysia ni kan kadang-kadang dia minum arak mabuk. Lepas tu dia langgar orang mati. Tapi dia tidak dihukum mati sebab waktu dia langgar tu dia tidak sedar diri. Dalam agama kita tidak lagu tu. Soalan dia, kenapa kamu pergi minum arak? Maka dia tetap dihukum kerana membunuh sebab alasan dia mabuk tu kerana dia pergi minum arak cari pasal. Kalau orang tu tiba-tiba dia terbunuh, ada orang letak dia arak dia tak tahu, dia tak sengaja, dia tak sedar, tiba-tiba berlaku pembunuhan dalam keadaan tidak sedar. Itu wajar untuk dia dimaafkan. Ni sekarang ni dia pergi cari pasal minum arak, jadi dia mau. Maka beban syariat, ingat ni, beban syariat tidak hilang daripada seseorang yang hilang akal disebabkan dia sendiri yang cari pasal. Oh, kalau macam tu sedaplah dia pergi minum arak, lepas tu dia pergi bunuh orang. Lepas tu orang tak boleh hukum dia sebagai membunuh sebab dia tak ada arti, dia hilang akal masa dia membunuh. Siapa suruh dia pergi minum arak? Nampak tak? Jadi kalau tiba-tiba orang sufi ni tak sedar, dia pergi koyok-koyok pakai pukul-pukul badan dalam keadaan tak sedar. Soalan dia tidak terlepas dalam beban syariat yang mengharamkan dia koyok baju, mengharamkan dia pukul tubuh sebab tak sedar. Kerana dia yang cari pasal benda tu. Siapa suruh pergi buat macam tu sampai hilang akal? Tak ada orang, Nabi syariat tak suruh. Nampak tak? Argumen tu nak menyebabkan khitab syariat tetap tidak dinilai gugur dari mereka meskipun mereka dalam keadaan tidak sedar diri. Sebab apa? Sebab mereka mendatangi tempat-tempat itu. Siapa pergi suruh dia pergi minum arak dan sebagainya? Contohlah tu. Jadi dalam kes ni, dalam kes koyok-koyok baju dan sebagainya, tetap haram. Jangan beralasan mereka dah tak sedar asyik dengan zikir sampai mereka buat perkara-perkara yang dilarang dalam agama.
merobek-robek pakaian, tampar-tampar tubuh dan jadi isteri. Tuan-tuan, at the first place, kenapa dia pergi baca benda macam tu sampai pekat tak sedar diri? Islam tak suruh pun. Nampak tak? Jadi ni kita kena berfikir dengan syariat. Kita letakkan panduan agama depan kita. Kalau nak kira alasan, mereka boleh wujudkan 1001 alasan untuk justify amalan dia. Okey? Demikian pula dengan kesenangan yang disebut para penganut tasawuf sebagai wajd. Yang ni juga kita bincangkan. Wajd ni mencapai satu keadaan ekstasi. Yang ni dia dah hilang kewarasan. Kalau mereka benar-benar mengalami keadaan wajd, berarti keadaan yang dialami ini sama halnya dengan keadaan mabuk. Okay, kalau betul-betul sampai ke tahap mabuk, seperti mabuk tak sedar, ni betul-betul mabuk, bolehlah kita kata keadaan tu sama dengan mabuk. Tapi jika mereka hanya berpura-pura, ini serupa dengan fermentasi anggur yang bisa memabukkan. Hanya saja mereka masih merasa sedar diri. Jadi tidak ada keselamatan pada dua keadaan itu. Benar-benar mengalami wajd atau kepura-puraan saja di sisi lain. Menjauhi keadaan atau tempat yang meragukan adalah wajib hukumnya. Terkait tindakan merobek baju yang mereka lakukan, Ibnu Tahir berhujjah untuk membela mereka dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia menuturkan, aku memasang tirai milikku yang ada gambar. Lalu Nabi SAW membentangkan tirai itu dan merobeknya. Jadi ada satu tirai, Aisyah pasang, Nabi balik rumah, Nabi tengok ada gambar, ada surah. Kemudian Nabi turunkan dan Nabi koyokkan. Nabi suruh koyok dan Nabi tak bagi gantung gambar di rumah dia. Jadi ini hadis. Ada yang kata tindakan koyok baju tu seperti tindakan Nabi koyok tirai. Dia macam Superman kali. Dah koyok baju. Spiderman koyok baju. Jadi dia merosakkan baju. Ada tak amalan ni dibenarkan dalam agama? Tak boleh. Dia kata boleh sebab Aisyah tu suruh nak koyok. Tidak. Jadi apa jawapan dia? Penulis berkata, perhatikan pemahaman si malang ini. Bagaimana boleh dia menyamakan orang yang merobek baju sehingga rosak? Padahal Nabi SAW atau Rasulullah SAW melarang kita dari menyia-nyiakan harta. Tiba-tiba dia pergi banding hak Nabi ni dengan orang yang membentangkan tirai untuk menurunkannya lalu merobekkannya dengan secara tidak sengaja atau sengaja merobeknya kerana terdapat gambar makhluk bernyawa di situ. Tak sama orang koyok baju sebab tiba-tiba tak sedar ataupun disedar, dengan perbuatan Aisyah turunkan sitar dan koyok kerana ada gambar yang makhluk bernyawa yang Nabi tak benar. Lain dua tu. Ini merupakan satu bentuk penekanan Nabi SAW terkait hal-hal yang dilarang menurut syariat. Ini sebagaimana saat baginda memerintahkan agar para sahabat memecahkan tempayan-tempayan arak itu. Jadi Nabi suruh koyok tu sebab ada benda haram. Apa benda haram tu? Lukisan makhluk bernyawa. Tu Nabi suruh koyok. Sekarang ni kenapa koyok baju ni? Lain. Dia nak kata Nabi koyok jadi orang sufi tu zikir boleh koyok baju. Lain. Hak tu koyok sebab pecah. Ada makhluk bergambar. Hak ni koyok sebab dia kata asyik dalam zikir. Tak sama. Sama juga dalam isu ni, Nabi suruh pecahkan arak atau tempayan. Jadi pecahkan tempayan sebab ada arak. Tak adalah pula kita kata siapa-siapa di rumah dia bila tak sedar pecahkan pinggan dia, pecahkan piring dia, boleh dia kata buat macam tu. Kita kata sebab apa? Sebab dia kata Nabi pecahkan hal tu sebab ada arak di dalamnya. Bukan sebab tiba-tiba dengan hujah tu kita nak pecahkan pinggan mangkuk kat rumah kita. Nampak tak? Biarlah kita berhujah ni dengan panduan agama. Apabila orang yang merobek baju mengaku tidak sedar tatkala melakukannya, maka kami tegaskan kepadanya, syaitanlah yang membuat dirimu tidak sedar. Sebab apabila kamu mengikuti kebenaran, pasti kebenaran menjagamu. Sebab kebenaran yang hakiki sesungguhnya tidak identik dengan segala jenis perusakan.
kalau betul lah zikir dia tak akan sampai merosakkan harta benda yang disuruh oleh agama menjaganya. Adapun kalau betul tak sedar itu adalah hasus dan syaitan yang kamu sendiri cari penyakit, dan sebenarnya syariat yang baik tidak akan ada hubungannya dengan segala bentuk kerosakan. Kerosakan harta benda ni agama tidak suruh saja-saja nak pergi rosakkan. Tak ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum sufi ni sampai peringkat koyak baju ni, koyak baju. Dia adalah perbahasan dia ni dalam bab koyak baju ni, tapi agak panjang sikit kalau kita nak baca ni je. Pendek katalah. Lebih kurang kita sebut tadi, hujah yang mereka kata koyak baju tu boleh dan bentuk dalam bentuk wajd tidak sedap. Yang ni secara umum kita dah jawab dah tadi, tapi nak detail lagi yang ni kita kena sambung pada pertemuan kita yang akan datang lah. Okey. Jadi saya kembali kepada asas kita, balik kepada asas. Tinggalkan orang-orang macam ni. Kembali kepada zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana zikir Nabi sebenarnya? Apa yang kurang daripada zikir Nabi sehingga seorang tu nak berpindah kepada zikir yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah zikir selain daripada Nabi lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada hamba-hambanya? Apakah Nabi SAW tidak cukup rasa takwa dan khusyuk dalam hati baginda sehingga Nabi mengajarkan kepada umat zikir yang biasa? Daripada Nabi SAW, hati Nabi ini tidak terkesan dengan zikir sehingga Nabi tidaklah pengsan. Tak ada semua ni. Sini adalah syubhat. Zikir Nabi, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulub, gemetar hati. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, bertambah iman. Dan Nabi bangun solat malam, Nabi berzikir, minta keampunan, Nabi bertasbih, Nabi bertahmid, Nabi istighfar, Nabi baca Quran. Tidak ada satu pun dalam riwayat sehingga menyebabkan Nabi tak sedar diri. Jadi semua ni saya minta pada semua para pendengar kita, agama ni milik Allah. Ingat, dia bukan didatang dengan hawa nafsu, asal kita rasa okey boleh je, tak ada. Agama ni milik Allah, milik Tuhan. Dan kita dalam Islam mempersembahkan diri kita kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Jadi kita sami'na wa ata'na. Apa yang Tuhan suruh kita buat, apa yang Tuhan larang kita tinggal. Kita buat seperti mana yang diwajibkan, kita buat sebagaimana yang diperintahkan, bukan dengan saja-saja kita buat seolah-olah. Orang sufi ni masalah dia kadang-kadang kita nampak seolah-olah mereka buat syariat baru. Benda Nabi tak ajar, benda Nabi tak suruh dia buat. Lepas tu puak ni buat kumpulan dia, syariat dia. Hak ni katalah nama tarekat dia At-Tijani. Mari pula kumpulan lain buat An-Naqsyabandi. Naqsyabandi pula ada pula kumpulan Khalidiyah. Naqsyabandi ni pula kumpul pula. Kemana kita nak bawa umat ni? Setiap kali ada tok guru, setiap kali tu berpecah. Setiap kali ada tok guru, setiap kali tu pecah. Lah ni pula lepas daripada Naqsyabandi apa panggil? Apa haram tempat kita tu? Haqqani. Nazim Haqqani tu. Pecah pula Syekh Adil dengan Hisham Kabbani pula pecah dua. Kemana akhirnya kita nak bawa semua umat ni? Sebab tu saya sebenarnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat semua yang ada kesedaran dan kecintaan kepada agama kita, kita tak akan selesai isu sekiranya kita duduk di tahap tu. Orang ni tak suka pecah buat syariat dia, orang ni pecah buat tarekat dia, orang ni tak suka pecah pula tarekat dia. Ada berpuluh-puluh tarekat. Kemana sudahnya? Akhirnya kita akan kepada daripada 10 kepada berpuluh-puluh kepada beratus-ratus sehingga akhirnya tak kesudahan. Cara kita nak selamat daripada semua bentuk kecelaruan ini ialah stop, berfikir sejenak. Kita kembali kepada syariat yang asal. Bagaimana Nabi dulu ajarkan kepada kita. Itulah yang kita pegang, itulah yang kita faham, itulah yang kita amalkan, dan itulah yang kita ajarkan kepada masyarakat kita. Bila kita kembali berpadu begitu, tidak akan ada khilaf lagi. Kalau khilaf-khilaf pun ada yang sedikit, tapi asas yang utama tidak akan menyebabkan kita
berbeza jauh kerana asas kita adalah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat, kita kembali kepada Nabi. Kita tanya Nabi buat macam mana, Nabi zikir macam mana, khusyuk Nabi macam mana, ada Nabi koyak baju, ada tak ada. Kita akan dapati semua orang yang kembali kepada Islam versi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan selamat, mereka akan buat apa yang Allah wahyukan, mereka akan buat apa yang Allah redha, dan pahala pula mereka ikut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pahala Nabi adalah yang terbaik dan tidak ada orang yang boleh mengalahkan pahala ataupun ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya di akhirat nanti kita nak bangkit bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menuntut kita supaya mengikut, mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya akhiri dengan perkara itu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Terima kasih kepada pihak Bukit Helwa yang sudi masih lagi mendengar bicara kita dalam kitab Talbis Iblis. Dan saya mohon sangat-sangat pada semua yang mendengar, jadilah pejuang-pejuang sunnah, menyampaikan risalah Islam mengikut acuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kalau kita tahu satu zikir sunnah yang Nabi ajar, zikir dalam solat, doa dalam solat, doa di akhir tasyahud, doa subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kita jadilah duta-duta zikir-zikir yang sahih ni. Ajarkan supaya kita baca selepas solat 3 kali. Ajarkan selepas solat kita baca ayat kursi. Benda yang kita tahu daripada Nabi, peganglah sungguh-sungguh, jadilah duta-duta sunnah kepada orang keliling-keliling kita. Tanya dia, mau baca apa lepas solat? Kamu baca macam ni. Apa yang kamu zikir? Baca begini. InsyaAllah, walaupun kita ni mungkin tak ramai, tapi sedikit demi sedikit kita boleh mewujudkan satu komuniti mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat satu doa zikir Nabi, kita share. Bila kita dah tahu yang ni Nabi ajar, kita share, kita bagi. Pasal apa? Kita terlalu obses dengan hadis. Kita tidak obses lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarlah orang tu fulan bi fulan, tarekat ni ikut dia biar. Tapi kita tetap berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan kita menjadi duta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tahu kita semua ada kapasiti yang berbeza. Mungkin ada ustaz, mungkin ada accountant, mungkin ada pegawai, mungkin ada admin, mungkin ada macam-macam kita. Tapi setiap orang mesti ada satu rasa tanggungjawab untuk memikul amanah syariat. Balighu anni walau ayah. Nabi kata, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dan siapa-siapa yang tahu daripada Nabi sesuatu ilmu, sesuatu sunnah, ajarkanlah kepada masyarakat. InsyaAllah dengan satu sunnah, berkembang lagi 2 sunnah, 3 sunnah, dan akhirnya umat ni akan kembali bersatu dan damai apabila mereka bersama dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan keselamatan kita, andai kata kita nak patah balik zaman Nabi dulu, tak boleh dah. Tetap saja dalam mengharungi zaman fitnah, sunnahlah bahtera yang menyelamatkan. Maknanya andai orang ditimpa fitnah macam-macam, kita tetap dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita selamat. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Terima kasih lagi kepada pihak Bukit Helwa di Telekom Malaysia, dan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang menyaksikan siaran kita pada waktu ini. Semoga Allah memberkati kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.